شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seawal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Ketahui animu bahawasanya makna musyahadah situ. Makna musyahadah lughatan pada lughah bahasa Arab ialah al-ittila'. Al-itla'u ala syai' ayanan. Mana kelihatan seorang atas suatu dengan mata kepala. Itu asal makna musyahadah. Mana penyaksian dengan mata kepala. Bermula makna pada syarak yang dikendaki indah sufiyah di sisi arifina billah ialah an yudimal itla'u ala Allah Ta'ala bi'ainil qalbih, bahawasanya mengekal ia akan melihat atas Allah Ta'ala dengan mata hati. Melihat dengan mata hati dipanggil musyahadah. Mana keperasanan qalbi kita dibukakan oleh Ta'ala dengan pancaran nur ma'rifah, maka menghadap qalbi kepada Tuhan, bukan dengan mata kepala. Ya, sebab mata kepala bila melihat sudah serupa dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat 103 surah Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, engkau tidak dapat melihat. Allah Ta'ala, Tuhan kata kamu tidak dapat melihat dengan mata kepala di dunia ni. Wa huwa yudrikul absar, Allah Ta'ala yang mendapat segala absar, mana Tuhan yang melihat kita. Adapun di akhirat Tuhan buka wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat. Tapi melihat bukan dengan makna bertempat macam kita, tidak. Itu dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang dikatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah Ta'ala tetap dasar besar, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak ada satu wajah pun serupa dengan makhluk. Sama ada zat, sifat, af'al, dia tak serupa. Asma' dia tak serupa. Itu hakikat, sebab dia zat yang wajibal wujud. Adapun makhluk seluruhnya zat yang mumkinal wujud, dia mungkin lain. Jadi pandangan mata hati ialah menghadap qalbi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keperasanan, dipanggil ayyan, mata dalaman kita, syuhud memandang, zauq merasa. Itu bentuk-bentuk pengenalan yang di atas dipanggil, iaitu hal yang sangat mulia. Musyahadah ni hal yang paling mulia sekali pada mereka, dan bagi mereka itu beberapa pangkat daripada musyahadah mereka itu akan haqqi ta'ala. Pembukaan yang Tuhan buka dengan mata dalam batin ada beberapa peringkat. Setengah mereka yang musyahadah akan Allah Ta'ala tiap-tiap mendapat, mereka akan akuan. Akuan mana makhluk. Akuan jamak kalimah mufrad dia ialah kaunin, kaun.
iaitu bahawa musyahadah mereka itu akan bahawasanya Allah Ta'ala inilah yang menggerakkan akan segala akuan, mana alam yang bergerak, dan ialah yang mendiamkan akan segala akuan, mana yang diam. Ialah yang menghimpunkan segala akuan, yakni yang berhimpun. Dia yang menceraikan akan segala akuan yang bercerai. Ia yang menjadi mulia bagi orang yang dapat kemuliaan, dan ia yang menghinakan pada orang yang mendapat kehinaan. Maknanya apa? Semua itu ialah mu'allakun billah, bergantung, terikat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu wujud sekian makhluk dipanggil wujud muqayyad. Adapun wujud Allah ialah mutlak. Itu dua benda berbeza jauh. Muqayyad mana terikat, mana tidak ada satu benda yang terlepas dari Tuhan, tidak ada satu benda dan tidak ada dalam satu masa pun yang terlepas. Setiap saat, setiap keadaan makhluk terikat, makna dalam kuasa besar dia itu Al-Qudrah, dan telah disiap pun pada azali dengan penentuan taksisul iradah, dan kewujudan dia sentiasa dalam kenyataan. Dia panggil inkishaf al-ilmu al-sama' wal-basar. Sebelum ada makhluk, maka itu inkishaf dilakukan, mana berlaku inkishaf fil ilmi, mana makhluk telah ada dalam ilmu Allah Ta'ala sebelum ada kita. Makhluk yang lemah kita, yang hina ni pun nak berbuat satu perkara sebelum ada sebiji rumah tu dah ada dalam kepala kita. Dia nak buat pesen mana, berapa bilik, besar mana, dekat mana, tapak mana, macam mana, semua dah ada. Rumah belum ada, tapi dalam kepala kita dah ada. Itu kita yang lemah, yang fakir, yang hina ni. Apatah lagi Allah Ta'ala lebih hebat dari itu. Sebelum ada makhluk dah ada dekat ni. Dia dah ada dalam ilmu. Ini dipanggil apa? Inkishaf fil ilmi. Inkishaf ilmu dia tidak syarat benda tu mawujud. Ada pun inkishaf sama, dan juga inkishaf basar. Dia bila ada saja makhluk, bila ada satu benda yang mawujud, langsung dia takluk. Maknanya terdedah dengan sama pendengar Allah Ta'ala, dan terdedah dengan terbasar penglihatan Tuhan. Jadi nisbah kita Allah Ta'ala dengan zat dia, takluk sama badan basar, dipanggil tanjizi qadim. Lulus dia kali lagi. Tuhan melihat dan mendengar akan zat dan sifat dia yang mawujud. Adapun makhluk, sebelum ada makhluk, maka sama dan basar Tuhan dikatakan suruhi qadim. Mana patut sedia kala Tuhan nak dengar dan melihat akan segala makhluk yang belum ada, yang akan diadakan. Bila diadakan saja, sama dan basar terus takluk. Itu dipanggil tanjizihah hadis. Kalau nisbah sama dan basar dengan makhluk, dia ada dua. Sebelum ada makhluk dipanggil suluhi qadim, dan bila ada makhluk dipanggil tanjizi hadis. Bermakna semua makhluk yang ada, kecil besar, yang dapat dilihat atau tidak, kewujudan dia adalah dalam takluk as-sama wal basar. Dengan takluk apa dipanggil? Al-inkishaf, nyata terang. Tidak ada satu benda yang terlepas dari pandangan Tuhan, tidak ada satu benda yang terlepas daripada pendengaran dia, dan tidak ada satu benda yang terlepas daripada taksisul iradah pada azal, dan tidak ada satu benda yang terlepas dari taksirul kudrah, kesan kejadian kudrat yang dipanggil ta'alluq at-tasir. Itulah makna kata dipandang. Dalam peringkat ini dipandang dan diadakan keperasanan qalbi dia. Dia menaikkan mertekat martabat marifat dia. Ada pun kalau tak perasan, tapi bila disegegah tanya, dia cerita. Itu maknanya duduk peringkat apa? Iman. Peringkat iman dia yakin, ada dalam keimanan dia. Tapi kalau peringkat yakin, dia pergi luar lagi terang. Bila dia yakin, lagi kuat. Bila kuat, dia akan menghasilkan mukasyafah, kemudian naik kepada mu'ayanah, kemudian dia naik kepada musyahadah. Ini yang kita bincang. Ini dia panggil tauhidul khas. Dan benda ni bila terbuka, bila hijab dibuka, ibarat cermin, sekali kita sapu dia terang sikit, kita lap lagi dia lagi terang. Bila habis semua tak ada debu pun tak ada berkilat cermin, kita akan nampak gambar cukup terang, clear dalam gambar tu. Begitulah cermin hati, bila dia clear betul daripada asar, daripada makhlukat, maka dia akan memancar sinaran nur, mana musyahadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah nikmat yang sebenar-benar. Bila dibuka kepada insan, maka selamatlah qalbi insan minal afat, daripada penyakit.
Sebab qalbi bila ditajalikan musyahadah kepada Ta'ala, confirm dia takkan pandang pada makhluk kita. Sebab kelazatan musyahadah tidak ada tolak banding. Ya, lebih lazat daripada 1000 kali jima' kata ulama. Sekali jima' je 1000 lebih, macam mana kita tahu? Maknanya apa? Kinayah daripada kelazatan paling besar bila dibukakan musyahadah qalbi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila itu berlaku, maka terselamatlah insan daripada segala afat penyakit-penyakit qalbi. Riak, ujub, sumu'at, takabur, ego, sombong, semua habis. Dia sapu bersih tu. Ya, apa sapu bersih? Musyahadah ke Tuhan. Dia tap dia ke Tuhan, yang lain tak ada. Sebab apa? Sebab selagi qalbi tidak musyahadah kepada Ta'ala, qalbi ini akan terpaut dengan yang lain. Dia terikat pandang orang, pandang sana, pandang sini. Ya, jadi bila dia tak bersih, ibadat akan jadi mangsa. Kita buat ibadat, dia paut pergi kat orang, supaya orang pandang, supaya orang tengok, dia gembira dengan orang sanjung, dia gembira dengan orang besarkan, dia habis. Ini semua membatalkan kontak rohani dia dengan Allah Ta'ala. Tapi bila nur musyahadah pun dipancarkan Tuhan dalam kalbi, tenggelam. Sebab apa? Kelazatan yang paling hebat tidak ada melainkan dengan Tuhan. Dia Tuhan buka ini, maka dia akan rasakan kelazatan yang menyebabkan terpadam pandangan makhluk. Itu dipanggil fana. Ya, di sini baru selamat. Sebab tu ulama letakkan, famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laima khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak duduk dalam makamil musyahadah, selama itulah dia takkan dapat pembersihan kalbi dia secara total. Dia tak akan bersih, sebab dia akan lari-lari lagi. Ya, kalau dia terbuka betul, habis tenggelam. Ketika dia berlazat dengan makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Ketika kita bawa dia angkat martabat dia lagi tinggi di sisi Tuhan. Ini di antara sedikit huraian. Walhasil musyahadah adalah dipanggil amrun qalbiyun, urusan dalam, dan urusan azwaq, rasa. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin dengan rasa yang diberikan oleh Allah dalam kalbi dia. Bila rasa, kita tak boleh nak cerita habis dengan tulisan atau dengan ungkapan. Ya, satu benda kita makan sedap, kita tulis 1000 muka surat. Satu makanan cukup sedap, buahan ni cukup sedap, dia takkan sampai hakikat. Mesti dia makan baru dia rasa. Dia ambil buah durian tu dimakan, baru dia dapat hakikat rasa durian. Kalau dibaca dia 1000 tesis muka surat pun dia tak berjejak, dan cuma dia faham je. Ya, benda rasa mesti dikecapi. Dia rasa baru dia buka. Maka nak dapat zauk dengan Tuhan, apa dia kena buang rasa dengan makhluk. Itu jadikan riyadhah wal mujahadah. Buang kebesaran makhluk, Tuhan akan hadiahkan dia rasa kebesaran dia. Ya, kita matikan af'al makhluk, dia akan hadiahkan syuhud akan af'al dia. Ya, kita buat matikan iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Matikan asma makhluk dalam memandang asma Tuhan. Matikan sifat makhluk dalam memandang sifat Allah Ta'ala. Itu dia kata mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum mati. Itu maksud dia, bukan mati jasad, mati syuur qalbi tu. Ya, terpadamkan baru terbuka dia. Dan akhir sekali, matikan kewujudan makhluk dengan memandang hanya kewujudan dia. La mawjudi bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia saja. Wujud yang sebenar ialah wujudul mutlak. Wujud yang lain dipanggil wujud muqayyad. Itu bukan wujud yang sebenar, itu wujud majaz dipanggil. Ya, majaz sandar saja, ambil nama aja. Ya. Sebab kita tak terlepas, dan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kita dan perbuatan kita. Gerak-geri semua daripada dia, kan. Ya, sebab proses riadah sampai kita terasa. Sampai tuan-tuan berjalan atau dalam semayang, tuan-tuan qiyam, rokok, i'tidal, sujud, sampai salam, semua terasa af'al Tuhan. Baru dia cantik, baru dia usi. Baru dia pergi makam tauhid sebenar. Ke situ dia akan dapat kelazatan luar biasa dalam semayang. Dia tak rasa diri lagi dah. Hilang diri dia. Ya, bila dia menghadap tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu pada proses banyakkan zikir dan kawal daripada cermin hati, jangan dikotorkan dengan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat kaki, maksiat tangan, semua kita blok. Jangan bagi kotor. Ya, kemudian kita sud dia dengan penggilapan, polish dia dengan apa? Anwar zikir. Insya-Allah dia akan terbuka. Ya, sebab tu kalau dalam suluk cepat terbuka kan. Dalam suluk pam terbuka cepat, sebab dia proses dia cukup
kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, kena shoot dengan zikir banyak, memang cepat terbuka. Ya, kita lap betul-betul bahawa dia maknanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian mereka itu musyahadahkan pada tiap-tiap makhluk yang didapat akan dia berubah-ubah. Ya, dimusyahadahkan pada tiap-tiap makhluk. Mana makhluk dipanggil mahallut tajalli, tempat pentajalian qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan. Ya, artinya bermula tertentu tiap-tiap kaun itu. Pertama apa? Dengan sifat yang masing-masing satu, dan dengan tempat masing-masing, dan dengan masa masing-masing, dan dengan pihak masing-masing, dan dengan kadar masing-masing, dan dengan kaifiat masing-masing, dan dengan hal masing-masing, ya, dan dengan bagai yang jadi berubah kepada zuhur atau kepada adam, sekaliannya semua tu dengan Allah yang menentu akan dia, dan dengan Allah yang menzahirkan akan dia, dengan sifat masing-masing. Ada sifat kita tuan, besar, ada kecil, ada tinggi, ada rendah, ya, sifat dia berbagai-bagai sifat, ya, semua cara tentu dia. Dan dengan tempat, ya, kedudukan kita, di mana kita duduk, di mana kita lahir, di mana kita dikebumikan, semua tempat cara tentu dia dah siap pada azal. Dan dengan masa masing-masing, masa sekian-sekian yang kita buat laku perkara, semua itu telah siap. Dan pihak, kita duduk pihak mana, timur, barat, utara, selatan, siapa dah takdir siap. Dan kadar masing-masing, ya, rezeki dia dan sebagainya, semua telah ditakdir oleh Allah Ta'ala. Dan kafiat masing-masing, semua dah siap. Dan hal kelakuan masing-masing, ya, itu semua telah ditaksis, masuk dalam umum hadis Rasulullah SAW, masya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itu saja yang berlaku. Sama ada berlaku dia bentuk sifat dia, bentuk tempat dia, masa dia, pihak dia, kadar dia, kaifiat dia, semua masuk dalam ma khassasallahu bil azal, benda yang Tuhan dah taksis pada azal. Sebab benda ni bila kita betul-betul murakabahkan dia, dengan kita ambil keadaan yang betul-betul, ya, kalau dalam sudut sedap tuan ni, sebab dia tenang betul-betul, boleh pun dia memandang tempat, ya. Sebab tu disuruh dua masa penting untuk memproses benda ni. Yang proses dan tangkapnya tuan ni ialah hakikatul insan, hakikat diri manusia yang boleh tangkap benda ni, yang dipanggil dengan qalbi, roh, sir, dan banyak-banyak nama dia. Ada pun jasad luar tak boleh, ini benda maknawi, ya. Jadi kita nak shoot dia tadi dua perkara. Ma nafa'al qalb, ma nafa'al qalb mislu uzlatin, satu, yadkhulu fiha midanul fikrah, itu dua. Tidak ada satu perkara yang terlebih memberi manfaat pada qalbi kita untuk mendapat pancaran nur makrifat ini yang disebut tadi, ya, melainkan dua perkara. Apa dia perkara pertama? Uzlah, asing. Sebab tu disuruh kita ambil sedikit masa. Dan dalam Mukhtarul Ahadis, Rasulullah kata sayugianya bagi seorang yang buat rumah, ya, buat satu bilik khas, bilik kecil, dipanggil apa tuan? Tempat dia berkhalwah. Ya, kalau kita tengok di mana-mana tuang-tuang guru di Kelantan, di Patani, dia ada tu. Dia habis mengajar malam, pup, dia masuk bilik dia, dia kunci. Bilik buatlah kecil, ada besar lubang kubur gitu. Ya, masuk dalam tu tempat-tempat dia menghadap betul dengan Tuhan. Ya, dah selesai dia mengajar semua kan. Dia macam Imam Ghazali, Imam Syafi'i, semua gitu. Ya, mana mereka ni 1/3 malam dia mengajar, 1/3 malam dia shoot dalam kontak dia dengan Tuhan pula. Nanti barulah dia tidur. Itu cara dia orang, amalan istiqamah dia. Jadi bila kita ambil satu tempat khas, dia panggil tempat dia panggil ghurfah, bilik dia panggil untuk kita i'tizal, mengasingkan diri. Sebab benda yang penting kita nak bincang, mesti dia dalam keadaan tenang. Tuan-tuan, musyarat penting pula, musyarat tergempar pula, boleh buat tempat tepi jalan tu, boleh kan. Kena masuk bilik musyarat, bilik khas, kemudian pula kunci, jangan bagi orang ganggu. Baru kita boleh betul-betul tumpukan benda yang kita nak bincang. Maka benda dibincang mesyuarat dengan bincang benda ni mana besar, ni lagi besar ni, urusan dengan Tuhan terus. Nak mengheret dan membuka kalbi kita menghadap dia. Tentulah cari bilik khas betul-betul. Tu medan suluk dibuat petak-petak begitu. Kemudian masuk dalam dia midanul fikrah. Masuk ke dalam kita asing tu medan fikrah. Iaitu 3 tafakur yang kita kena buat. Pertama sekali,
tafakur tentang ma'asi, ya, maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang kita telah buat dengan Ta'ala, dosa-dosa yang kita telah buat dengan Tuhan, kecil, besar, zahir, batin, sila singkap balik, kita basuh balik, ya. Itu pertama tu. Sebab tidak akan masuk hadrat Tuhan orang yang berlumur dengan kekotoran, ya, tak boleh masuk dalam hadrat Allah Ta'ala. Lalai tak boleh tuan-tuan, apalagi kalau maksiat besar. Kaifa yadkhulu hadrat Allah wa huwa lam yatatakhar min janabati ghafalati. Kata Ibn Athaillah Sakandari, macam mana kau nak masuk hadrat Tuhan sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai saja pada istilah sufi dia panggil seolah orang berjunub. Bila orang berjunub hadap besar, dia tak boleh duduk dalam masjid, tu hukum fiqah je. Kadar tumak nina, kalau boleh dia lalu je, pintu kanan, pintu kiri. Nak duduk sekadar tumak nina, syarak tak lulus sebab dia berhadap besar, dia kena mandi dulu. Itu junub zahir. Yang ni junub batin, urusan kalbi kita dengan Tuhan. Kalau lalai sudah blok kalau maksiat, lagi besar. Sebab tu kena cuci. Itu pertama. Fikrah pertama, istihdarkan kesilapan kita dan sila tangisi, minta ampun dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, untuk merapatkan kalbi kita fikrah yang kedua, memikirkan akan ni'amillah, nikmat-nikmat Tuhan yang terlampau banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan kebanyakan orang yang lalai dia tak perasan nikmat Tuhan yang terlampau banyak. Dia sedut nafas ni pun tak boleh kira, dan ya, kalau pergi bilik obat jantung je, dan dia tengok lain macam. Kalau dah lurus dia orang kata habis tak, baru tahu. Kita sedut oksigen naik ke atas ni, Masya Allah, bukan harga dia. Kalau dia blok sekejap dia kan jam aja jantung, habis, ya. Yang lagi dalam tu bawa pinggang macam-macam nikmat, itu yang lain. Sehingga Quran kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau manusia nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung, terlampau banyak. Jadi bila kita memikirkan nikmat-nikmat ni, dia akan membawa satu kejutan, injizab qalbi dia. Tu kaedah dia. Sebab insan jubilatil insan yuhibbu man ahsana ilai. Diperangaikan manusia dia akan suka kasih pada orang yang suka buat baik dia. Orang ni suka bantu dia, orang ni suka tolong dia, suka support dia, maka hati dia akan jatuh. Maka siapa selain dari Allah yang sebenar memberi nikmat? Semua daripada dia. Ya, nikmat ijad diadakan kita mujur atas dunia dapat menumpang sebentar. Nikmatul imdad, bertalu-talu madat bantuan Tuhan bantu berbagai-bagai nikmat. Maka bila kita fikir benda ni, masya-Allah, lebih lagi nikmat yang besar, iman dan Islam yang besar. Ya, kita fikir maka hati dia akan terpaut. Confirm hati itu akan terpaut. Kalau fikiran dia jalan betul, confirm hati dia akan terpaut. Rindu dengan Allah SWT. Itu akan datang benda tu. Ya. Maka bila rindu datang, ketika itu barulah dia akan terbuka untuk memandang benda dikatakan syuhud akan af'al dan asma' dia. Baru terasa sedap lazat Tuhan akan cempakan. Ya. Sebab tu keadaan dia al-khali anisyauq muakhar. Qalbi insan manusia ni punya roh sir dia bila khali, kosong daripada syauq, rindu ke Tuhan, maka orang ni muakharun, corot ke belakang dalam perjalanan rohani dia. Ya, saya selalu buat misal macam budak sekolah merentah desa kan. Setahun dia buat sekali kan merentah desa, keluar ramai budak sekolah keluar. Ya, ada seorang tu dah nak balik dah, dia baru sampai terkedik-kedik. Dia tanya pasal lambat, tak minat dia. Dia kes tak minat. Orang dah nak balik, jauh nak sampai. Sebab apa dia corot? Sebab tak ada minat. Bila tak minat, dia jalan biasa. Orang bergebut-gebut, dia apa tak ikan. Dia tak minat. Mana kalau tidak ada minat, kalbi dia tak ada tarikan, dia akan lembab. Begitulah kalbi kita dengan Tuhan. Kalau tak ada minat, tak ada jazbah tarikan ke Tuhan, maka dia buat tapi lembab. Dan dia nak dapat injizab dari apa? Perhati nikmat dia. Perhati nikmat dia betul-betul sampai kita rindu dengan dia, Masya Allah. Atau lagi tarikan hati kita. Tu dalam suluk kita buat, ya. Kita sunyi tu kita polon betul-betul. Ya, dalam kalbi tembak Allah, Allah, Allah. Kemudian dalam sir kita perhati dia, perhati akan makna dia tadi, ma'ani, ya, daripada lafzul jalalah, ismu zat tu. Bila Allah makna apa? Dia menunjuk pada zat yang wajib wujud, dan zat dia tasif, dia bersifat, dan bersifat dia ada asma, kontrol habis tu. Dan dia akan tabu, maknanya apa? Takluk dia habis, tenggelam makhluk. Ketika itu dia akan dapat satu kelazatan luar biasa dari Ta'ala. Tuhan akan cempakkan.
Ya, sikit demi sikit kalbi dia akan terang dan mendapat halawah, kemanisan, kelazatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara cara pembentukan sedikit untuk didapat syud, muraqabah dan musyahadah akan Allah Taala. Dan inilah makna kata mereka itu, para arifin billah, para aulia, musyahadah akan Allah Taala di dalam tiap-tiap zarratul wujud. Mana keterbukaan kalbi kita syuhud dalam tiap-tiap makhluk kita pandang, zarrah, semua kecil besar, mana di mana saja kita pandang. Sebab Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak melihat dengan mata luar akan semua makhluk, melainkan mata dalam aku dah pergi ke dia. Mata dalam rohani dia pergi sab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana setiap nafas dia dengan Tuhannya, ya. Qalbi tuan ni. Sebab qalbi jangan beri tempat lain, berikan satu kiblat roh, jaga tu. Jasad tak apa. Jasad kita nak campur makhluk, nak berniaga, nak apa, pergi mana laut, pergilah, tak ada hal. Jasad dia punya akhir mana, liang lahat dia. Adapun hakikat insan ni nak bawa menghadap Tuhan tu. Ya, yang dia ni kena jaga betul. Biar dia rapat, serapat-rapat, ya, maknanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan senang balik, ya. Dan inilah makna mereka musyahadah akan Allah Taala di dalam tiap-tiap zarratul wujud, tiap-tiap wujudan makhluk, yang kecil yang besar, atau di dalam tiap-tiap zarratul kainat, tiap-tiap zarrah segala makhluk ni, kecil besar semua dia. Ya, maknanya apa? Semua makhluk ini dipanggil mahalut tajalli, cermin untuk memandang. Ya. Allah Karim. Firman Allah Ta'ala, kulin zuru maza fis samawati wal ard. Surah Yunus ayat 101. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, unzuru. Bagi mereka tadi, unzuru, lihat olehmu dan fikirkan olehmu akan barang yang ada ia dalam 7 petala langit dan bumi, dari apa? Segala ayat dan tanda yang menunjuk ia atas wahdaniyatillah ta'ala. Pandang pada mazah, apa yang ada dalam langit bumi. Tuhan tak sebut unzuru ila samawati wal ard. Kalau pandang pada langit dan bumi, itu memang hari-hari kita pandang, ya. Bahkan yang tak berakal pun hari-hari pandang, ya. Tapi nak pandang mazah, apa yang ada, ya. Rahsia yang ada dalam kejadian langit bumi ialah tanda. Bagi ahli syariat dipanggil dalail wal burhan, dalil-dalil semua menunjuk, ya. Dan bagi ahlillah, arif billah dipanggil apa? Sebagai mazhar, cermin, ya. Cermin, bila elok kita tengok, tak ditangkap tu kan. Kita tengok dalam cermin tu nampak wajah kita kan. Macam tu nak jatuh je pandangan sab, hati kita terus ke Tuhan. Di mana saja jatuh pandangan kita, kalbi kita terus uruj, mi'raj ke hadrat Tuhan. Itu maksudnya, ya. Itu ada panggil mazhar. Ini semua rasa tuan ni. Nak cerita habis pun tak boleh. Benda azwaq. Man zakzak wa man lam yazuk lam yadi. Siapa rasa, dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak rasa. Sebab tu kena rasa, dia kena apa? Buang rasa yang lain. Banyakkan zikrullah sehingga terasa. Tuan buka, ya, syuur qalbi dia dengan tu. Itu nikmat paling besar tuan ni. Habis. Ketahui olehmu, maka manakala engkau tetap akan musyahadah, maknanya ittila' batin hati kita kepada Allah Ta'ala ini hingga jadi berkekalan ia dengan ketiadaan ikhtiar. Mula-mula kita paut ajak, dia lari kita tarik, dia lari kita tarik, sampai peringkat dia semati, ya. Sebab kadang-kadang zikir tuan-tuan, kita diam je dalam jalan. Dalam suluk kadang-kadang dia dengar kalbi di zikir, sir dia di zikir, roh di zikir, semua dia dengar. Bulu gomo di zikir dia dengar. Itu biasa. Sebab apa? Satu je, cermin, kita lap nampak ada. Bila kita tak lap tu yang bayar nampak. Jangan pelik dengan orang yang nampak, sebab dia telah lap cermin kalbi dia. Ya, kita lap je. Kita lap, confirm dia akan nampak. Ya, tambah-tambah roh kita telah mengenal Allah Ta'ala di alam zardi. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidak aku ni Tuhan, semua roh jawab, mana dah kenal sebelum ada jasad.
Tapi bila dipasangkan jasad, diturun ke dunia, dia uji dengan nafsu, dengan dunia, dengan syaitan, habis tu balik. Yang tinggal sikit aja, sayang, permata mahal dicempak di dalam lumpur, tidak diselamatkan. Ya, permata qalbi ni, hakikat insan diri kita ni yang boleh idrak pergi alamil malakut, alamil jabarut, tajalliyat, macam-macam dia boleh dapat tu. Sebab dia benda ma'nawi yang boleh menangkap. Tapi bila kita tak jaga dia, macam permata tadi dah berlumpur, kita biarkan. Harga dia 300,000 misalnya. Ya. Kalau tanah Arab, permata bilaurin nama dia. 300-400,000 sebiji. Tiba-tiba dah kotor, kita biarkan. Jadi orang tak kenal, ingat batu gravel. Tapi orang yang faham, dia bersihkan balik, dia polis balik, pum, naik kewang air tu, oh, duduk kat kedai tu. Mahal harga. Ya, dia tulis jatuh kira beli. Oh, ni asal. Ya, jatuh kira beli. Sebab dia tokok ketak, orang tak nak beli kan, jatuh kira beli. Mana terlampau mahal. Begitulah hakikat insan, terlampau mahal. Tapi manusia, dia zalim diri dia, dia tutup, dia biarkan kalbi dia bergelumang dengan lumpur-lumpur maasi, maksiat dan sebagainya, menyebabkan dia tidak berfungsi, cahaya tak keluar. Sekarang gila balik, entah dia dengan zikir, banyak zikir. Iza kasura azkar kasurar anwar, wa iza kasura anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Apabila banyak zikir, nur lagi banyak tu. Tuan tembak. Bila nur banyak, sir asrar dia akan bercahaya. Dan bila dia cahaya, layak dia duduk dekat hadratillahi ta'ala. Ya, kok mana pusing dia kena zikir. Dan zikir dengan kafiat yang telah ditunjukkan oleh para aulia, jalan supaya kita tebuk zikir-zikir. Dan zikir tarikah ada cara-cara dia lah. Kafiat dia, dan Naqsyaband cara dia, Ahmadiyah cara dia, Qadiri cara dia, Syatariah cara masing-masing. Ya, dia macam mazhab juga, ada Hanafi, ada Maliki, semua jalan betul. Yang penting kita betul-betul jalan dan mohon pertolongan Tuhan dengan adab ni, insya-Allah mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dan ketahui ilmu, maka manakala engkau tetap akan musyahadah itu hingga jadi istiqamah, berkekalan dengan ketiadaan ikhtiar daripada engkau, dia berjalan, ya. Dan demikian itu seolah-olah ia jadi tabiat dan sebati. Dan perangai yang tetap, tiada lupa dan lalai sekelip mata sekalipun, nasihat hasillah bagi engkau dengan dia, demikian fana. Boleh masuk fana, ya. Dia akan merasakan apa? Fana maknanya apa? Antabdua azamatillah, terserlah kalbi dia kebesaran Tuhan saja, lenyap yang lain, ya. Sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bisyuhudil malikil haq. Orang yang duduk makam hakikat, lenyap makhluk daripada pandangan batin dia. Ya, luar tak pun, macam biasa kan. Dalam tu, dalam dia bercakap dengan kita, rohani dia boleh mi'raj. Ya, dia bercakap dengan kita. Ya, fa abatu jismi man arada julusi wa habibu qalbi fi fuadi anisun. Ya, itu kalam aulia. Sekarang daripada kalam Rabi'atul Adawiyah. Ya, dalam tarekat Ahmadiyah dan zikir dia buat nasyid tu. Fa abatu jismi man arada julusi. Aku haruskan jasadku duduk dengan makhluk, tapi hatiku dengan dia. Ya, jasad dengan makhluk, hati dengan dia. Bila berlaku benda ni kan? Ya. Bila berlaku? Bila ada syiddatul mahabbah, ya, syiddatul iskin, kuat rindu dengan Tuhan, dia berlaku. Macam orang bila dia rindu satu perkara, dia berbual macam ni, tapi hati tempat lain. Dia seminggu lagi nak menikah, kan? Dia pun pak mentua bakal, pak mentua panggil rumah dia buat jamuan sikit, dia datang, kan? Dia buat pak mentua yang kat dapur tu batuk, dia dan dua orang, kan? Pak mentua tanya, kau datang pukul apa? Apa tadi? Dia datang, rupa hati dia kat sana, jasa dia kat sini. Sebab apa? Mahabbah, itu penting. Sebab tu tariquna tariqul mahabbah, jalan kami ma'asyiral mu'arifin ila mahabbah. Tak ada mahabbah, tak ada rindu, tak ada kuat rindu dengan Tuhan, dia tak boleh berjalan rohani, dia jam. Ya, ibarat kalau kereta 3 silinder panggil, jalan bertempang. Dia semayang tengah-tengah kan, penat, tu kan penat. Tapi bila ada ni rahsia dalam dia terbuka, dia punya lazat. Sebab tu dia semayang sampai 1000 rakaat, cicit Rasulullah SAW. Si Ali Zainal Abidin, nama dia Ali, digeli pangkat Zainul Abidin, perhiasan abid. Dia semayang 1000 rakaat Zainan, ya. Sebab apa? Dia orang yang bagi ibadat lagi sedap. Dia buat ibadat, dia payah nak berhenti. Kita payah nak start, cepat berhenti. Anak lah orang lain, wallahu dia orang macam tu. Sebab apa? Tu rahsia, semua rahsia sir dalam. Ya, dalam sir dia tu dengan Tuhan, masya-Allah. Tuhan buka, cantik, sedap, lazat. Itu yang kita nak. Ya.
kelazatan dengan dia dapat, tuan-tuan, Masya Allah, perubahan besar dia akan berlaku. Iaitu apa? Lenyap yang lain. Lenyap yang lain, hadir dengan Tuhannya. Itu dipanggil apa? Fana. Dia ru'yatullahi bila khalqin. Qalbi dia menghadap Tuhan kosong. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbiku melainkan dia je. Itu di antara apa? Kalam-kalam arifina billah. Dia duduk tangga tu. Ya. Kadang dia duduk dengan kita makan sama, tuan. Kita ingat dia dengan kita. Jasad dia dengan kita. Ya, Syekh Ma'ruf Al-Qarqi. Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, dia antara guru bagi Imam Syafi'i dalam tarekat Sufiyah tu. Ya. Dia kata 40 tahun aku mengajar muridku, menyangka murid aku mengajar menghadap dia, padahal zahir dia aku mengajar. Rohani aku dengan dia, rohani aku dengan mahbub kekasihku Allah Ta'ala. Sentiasa tentang ni. Ini benda pakaian yang boleh dicari dan boleh diusahakan. Ada pun makam Nabi Rasul tu tak ada. Tu tak ada kota lagi. Borang pun tak ada. Ada pun makam mulu wilayah, futuhat ni semua ada. Dengan syarat kita sungguh-sungguh, ya, riyadhah insya-Allah dibukakan oleh Allah SWT. Bahkan kadang-kadang daripada penyamun-penyangak pun tuan tarik jadi wali kan. Tuan nak tarik dia tepat, dia boleh tarik. Itu di antara ini. Kemudian ketahui ilmu manakala telah tetap engkau musyahadah dan hingga jadi berkekalan dengan ketiadaan ikhtiar lagi. Habis itu ya. Maka dia akan sampai kepada apa? Fana. Fana apa? Ru'yatullahi bila khalqin. Ru'yah dalaman dia tadi syuhud kepada Ta'ala, hilang makhluk. Di situlah dia punya kesedapan. Dia duduk tangga asal, kanallah wala syai'amah. Telah ada Allah, tak ada sesuatu pun serta dia. Kosong. Dia dengan Tuhan pun menghadap. Itu nikmat yang paling lazat tentang ni. Itu dia pada jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan oleh Ta'ala ialah jannatul ma'rifah. Itu bila berlaku gitu dipanggil ya syurga dunia yang paling sedap bila dibuka kalbi insan dengan Tuhannya, ya. Artinya fana daripada melihat perbuatan itu daripada akuan dan makhluk. Mana telah mematikan af'al makhluk dalam memandang af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila dia dengan Tuhan yang lain senyap. Tu keadaan dia tu. Anta ma'akwan malam tusyahid al-muqawwin. Anta ma'al akwan, engkau diikat kalbi dengan makhluk bila malam tusyahid al-muqawwin, selama kalbi kita tidak musyahadah ke Tuhan. Mafhum mukhalafah, apabila kalbi dia musyahadah ke Tuhan, makhluk hilang. Itu keadaan dia. Dia dua ni, benda yang tak boleh berhimpun kan. Bila datang malam, hilang siang. Datang siang, hilang malam. Bila dia menghadap ke hadrat Tuhan, lenyap yang lain. Sebab apa? Nur tawajuh kalbi di Tuhan dia melenyapkan yang lain, habis. Confirm dia akan hilang kan. Keperasanan tu akan hilang. Situ punya lazat tu ada cerita kan. Ya, kelazatan dia tu cukup hebat. Nikmat paling besar ya, iaitu itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Bila Tuhan buka dia, itu dipanggil mukasyafah, ya. Maka jika fana pula engkau daripada melihat akwan, melihat mana? Dengan mata dalam, sesekali hingga tiada lagi di dalam hati engkau itu melihat, mana tak perasan lagi dah. Keperasanan syuur kalbi kita dengan makhluk dipadamkan oleh Allah, digantikan dengan nur tawajuh, nur ma'rifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ingat kepada akwan. Akwan apa? Makhluk dan perbuatannya. Sesekali nasaya hasil pula bagi engkau baqa dengan Allah Ta'ala. Bila Tuhan pusingkan balik, ini dipanggil apa? Mudkhala syirkin wa mukhraja sirk. Dia masuk dengan sirkin. Makna masuk dia apa? Billah dengan Allah. Dia keluar pun billah dengan Allah Ta'ala juga. Ya, baru dia duduk betul tangga dia makrifat sebenar dengan Tuhannya. Maka ketika itu dibukakan Allah Ta'ala dan dikurniakan makrifat yang sebenar. Bermula fana dan baka itu. Baka itu mana tuan? Baka mana kekal kalbi dia menghadap Tuhan dalam masa dia menghadap pada makhluk. Mata lahir dia pandang makhluk, kemudian di situ dia terasa dibuka. Nur Tuhan bukakan keterikatan makhluk dengan Tuhan. Mana dilihat billah. Ya, billah, semua billah. Ya, bukan bi anfusihim tak, bukan dengan diri dia tak. Itu dipanggil lenyap. Ketika lenyap, ketika itulah barulah dia dikasihi oleh Allah. Fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u bihi. Bila aku kasih seorang tu, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Ya, dia bercakap dengan aku. Walisanuhu yantik,
Ya, mana dengan lisan dia bercakap dan seterusnya. Bermakna dia karam dalam memandang af'al Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Allah Karim. Kemudian bermula fana dan baka, iaitu dua hal yang sangat mulia bagi mereka, iaitu ahli syuhud, kerana adalah kedua-duanya faedah musyahadah. Faedah daripada dia memandang kalbi dikekalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang hasil keduanya daripadanya. Dan setengah mereka itu yang musyahadah mereka itu akan sifat Allah Ta'ala yang zahir. Kalau Durun Nafis dia macam 4 dia. Ya, tauhidun sifat, tauhidul af'al, asma dan zat. Ya, itu makna tauhid, itu tauhid khas. Ya, tauhid khas makna dia mengenal bizauq, wijdan, syuhud, iyan. Ya, kalau tauhid am sifat 20 yang kita belajar tu, dia mengenal bidalil wal burhan, dengan menggunakan dalil dan burhan. Masa nampak makhluk. Tapi kalau ni tak, dia terus, ya, hati dia terus, maknanya ditarik oleh Allah Ta'ala menghadap dia dengan nur yang dibukakan oleh Allah Ta'ala. Di dalam mendapat mereka itu akan sifat akwan, iaitulah tiap-tiap sifat yang tertentu itu bagi zat Allah Ta'ala jua pada hakikatnya, dan jika dibangsa akan dia kepada akwan sekalipun, maka atas jalan majaz jua. Apa dia? Kudrah. Kita, Allah Ta'ala ada kudrah, kita ada kudrah tak? Ada. Allah Ta'ala ada iradah, kita ada iradah tak? Ada. Allah ada ilmu, kita ada ilmu, ada. Sama ke? Tak. Ilmu Allah Ta'ala dipanggil hakiki, sifat Tuhan ialah hakiki, sifat kita majaz. Ada majaz sandar je, ibarat wujud kita dengan bayang. Wujud kita, kalau kita nisbah kita dengan bayang, kita hakiki, bayang majaz. Ya, maknanya wujud bayang terikat dengan kita atau kita terikat dengan bayang. Ya, bayang terikat dengan kita. Kita berjalan, bayang ikut. Kita berhenti, dia berhenti. Kalau kita berjalan, dia berhenti, kita berhenti berjalan, itu seminggu lagi kot. Jadi maknanya apa? Ada nampak, sama-sama nampak Tuhan dengan bayang, sama nampak. Tapi ada beza tak? Ada beza. Sebab yang kontrol yang ni mutlak, yang tu majaz. Walaupun sama ada, tapi ada tak sama. Ya, itu maksud ini. Kita ada kudrat, tapi kudrat kita dengan siapa? Dengan dia. Kita ada iradat, iradat kita apa? Dengan dia. Semua dia kontrol. Ya, ilmu kita dia kontrol. Kalau terik kan habis terus. Dan segala hayat samak basar itu sebenarnya mahallu tajalli. Ya, kita tajalli memandang kudrat makhluk, di situ tampak terang kudratillah. Kita nampak ilmu makhluk, di sana terang kita mati kita nampak ilmu Allah. Yang pada makhluk dipanggil hadis, yang di Tuhan dipanggil qadim, sedia kala. Ya, wujud yang hakiki di Allah Ta'ala. Maka bila dipandang saja pada Tuhan, maka bayang akan terhapus. Sebelum nampak Tuhan, bayang dia nampak, kan? Kita nampak jauh kan? Bila kedudukan insan jauh dengan Tuhan, dia akan nampak bayang. Bila dia dekat, ditajali, bayang hilang. Faham ya? Kita tengok bayang orang jauh, siapa ni? Mamat ke Dolar ni? Tengok pum dekat kita. Kasim rupanya. Ya, bila kita nampak dia saja, bayang kita mati tak? Lenyap, tu panggil fana. Lenyap bayang yang kita pandang tadi ada, tapi bila ditajali nampak Tuhan di depan kita, bayang dia hilang. Kita tak pandang bayang lagi dah. Ada kita pandang cakap, dia pandang bayang. Lagi orang kata, kau ni apa benda ni, aku depan kau pandang bayang. Sebelum tajali Tuhan, bayang dia pandang. Tapi bila Tuhan tetap depan, bayang hilang. Itulah dia. Ya, sebelum kita nak kenal, nampak bayang dulu. Ambil dalil-dalil, bila dah depan tercacak depan kita, bayang tak pandang lagi dah. Begitu bila tajali Tuhan buka saja, pandangan rohani pada Tuhan, lenyap makhluk semua. Ya, mana selagi dia memandang pada bayang, dia belum kemas memandang Tuhan. Bila dia tajali terang nampak Tuhan, bayang dia tak nampak lagi dah. Ya, bayang tu ada macam tak ada je. Itu maksud dia. Bila dibukakan betul-betul pengenalan dengan Tuhan, wujud makhluk kalhaba, macam abu, tak ada pun tuan. Sebab dia dah kenal, semua terikat dengan Allah Ta'ala, semua dalam kawalan dia. Ya, itu di antara apa, sedikit daripada makna musyahadah, pandangan dalam yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada qalbi yang sudah dibersihkan. Maka boleh dapat insya-Allah. Semua tu benda layak didapat oleh insan. Cuma dia kena buat persiapan. Ya, buat persiapan, insya-Allah dituangkan.
farriq qalbak minal aghyar yamla bil ma'arif wal asran. Kita kosongkan kalbi kita lain daripada dia akan penuhkan bil ma'rifat wal asrar, dia akan penuhkan. Tapi kalau kita penuhkan dalam kalbi kita tu kotor, dia tak tuang indah ni. Rubbama warada alaika al-anwan fawjat qalbi mahsulan bil asar fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbak minal aghyar yamlahu bil ma'arif wa asrar. Ada kala tuan nak tuangkan dalam kalbi dia berbagai-bagai futuhat ni, ya benar-benar hebat, ya anwar dan sebagainya. Tiba-tiba dia tengok kalbi tak ada persiapan. Kita nak tuang air, dia tengok ada lipas dalam tu. Lipas mati, tik cecak ada, kita tak tuang, baru pergi basuh dulu. Bila dah bersih baru dia boleh tuang. Begitulah kalbi, dia layak. Kalbi kita ibarat wadah yang boleh menerima benda hebat, tapi dengan syarat bersihkan dia. Ya, itulah suluk dia laku untuk bersih. Bila dia bersih aja sap tuang. Ketika itu baru dia dapat yamla bil ma'arif wal asrar, dipenuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Allah Ta'ala. Daripada disebutkan sifat al-qudrah wal iradah, al-ilmu wal hayat, sama' wal basar, kalam, rahmat, afwan, ghufran, ihsan, ya, man'un dan ata'. Man'un mana sekat, ata' mana pemberian. Semua tu ada minallah. Jadi semua dari dia. Lepas tu kita nak sampai pada apa? Dari dia, dengan dia, kepada dia. Habis, tamam. Dari dia, dengan dia, kepada dia. Ya, semua minallah. Kul kullum min indillah, datang dari Tuhan. Sekarang yang ada ni, gerak kita, apa semua yang ada bagi kita, billah. Apa makna billah? Bi iradatillah, bi kudratillah. Ya, semua dengan dia. Dan kalau dikeratkan habis dia. Ya, kembali balik kepada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua balik kepada dia balik. Ya, maka kita pandang sini, maka terhapuslah aghyar dari kalbi dia, terpancar sinaran makrifat daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Dan kemudian barang yang lain daripada tersebut itu, daripada segala sifat yang bagi Allah Ta'ala hakikatnya. Maka manakala zahir sifat Allah Ta'ala, mendapat engkau akan sifat akuan, nasaya jadi hilang dan fana sifat akuan makhluk. Di dalam musyahadah engkau akan sifat Allah SWT. Dan maka manakala zahir sifat Allah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma wafirna wa inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma